Apa khabar semua? Ya Allah, macam pelik sikit hari ni ya. So sebab saya berada dekat studio yang berbeza, tak sama. So jadi keadaan tidak sama sikit lah. So siapa bersama saya sekarang? Apa khabar? Selamat pagi. Kita tengah siap-siap nak pergi kerja. So sementara tu kita luangkan masa sekejap lah untuk kita tengok keuangan kita. Sebab apa? Sebab keuangan ni dia adalah journey atau perjalanan tuan-puan yang kita kena semak dari masa ke semasa. So jadi bila nak start ni persaraan ni, bila nak start plan persaraan ni, paling baik adalah untuk kita memulakan perancangan persaraan kita adalah pada gaji pertama lah. Hari pertama, gaji pertama jangan fikir kita nak apa beli kereta lah, kita fikir nak beli whatsoever lah. Yang paling baik adalah kita mulakan dengan membina dana persaraan. Sebab apa? Sebab dana persaraan ni lagi cepat kita bermula lebih baik insya-Allah. So waalaikumsalam kepada Nur Safia, Puan Nur Safia, apa khabar? Sihat je? Malam tadi saya ada training, saya berkongsikan tentang kurban sebab ni raya haji dah nak dekat kan, bagaimana emas dapat membantu kita merancang sistem kurban tahunan Saban dengan lebih baik. So jadi kita harap satu hari nanti semua orang mampu buat kurban, semua orang bergembira pada bulan Zulhijjah lah untuk menerima sumbangan-sumbangan daripada ramai penyimpan-penyimpan emas insya-Allah. So waalaikumsalam semua. Hari ni kita nak bercakap topik ringkas iaitu tentang persaraan. So jadi yang macam saya kata malam tadi, sentiasa saya bagi tahu tuan-puan nak mula merancang persaraan, mulakan dengan gaji pertama. Sebab apa? Sebab kita mula kerja secara amnya 25 tahun. Saya bekerja mula 22 tahun. Alhamdulillah rezeki lebih. Tapi di zaman hari ni nak dapat kerja semakin mencabar. Jadi saya anggap tuan-puan akan mula bekerja pada usia 25 tahun. So bila tuan-puan bekerja pada 25 tahun untuk menyasarkan persaraan pada usia 50 tahun atau 55 tahun, kita cuma ada masa yang berbaki iaitu 20 hingga 25 tahun. So jadi sebab itulah masa ni kalau kita mula lebih awal lebih baik. Sebagai contoh orang yang umur 40 baru ada kesedaran, dia masa dia semakin pendek iaitu dia cuma tinggal maybe 10 hingga 15 tahun sahaja. Ini kita tak ambil kira lagi kita hilang upaya whatsoever. So ramai orang dia tanya nak bersara dengan emas berapa yang kita perlu simpan, alright? So kebanyakan pakar atau sifu emas kata satu keluarga 1 kilo. Tapi kalau tuan-puan nak bersara selesa, cuba dapatkan sekitar 1 hingga 3 kilogram emas. InsyaAllah akan selesa. Berapa nilai 1 hingga 3 kilogram emas? Katakan harga emas secara puratanya 260 darab dengan 3,000 gram. Nilai dia adalah 780,000. Banyak tu tuan-puan. Dan secara amnya kalau kita tengok 20 tahun lepas, kenaikan harga emas adalah antara 6 hingga 8 kali ganda. So kita letak in average of 7 kali ganda. Dengan anda kalau kenaikan 7 kali ganda, 780,000 darab 7 kali ganda, insya-Allah kita cukup untuk bersara sangat selesa. Sebab ramai kita salah faham tuan-puan. Kita rasa belum 30, muda lagi, tak payah nak mula persaraan. Muda lagi, enjoy dulu. Muda lagi, beli dulu kereta idaman. Muda lagi, lambat lagi, tak apalah menyewa dulu whatsoever. So jadi bila kita ada kesedaran untuk merancang persaraan lebih awal, maka kita akan lebih orang kata apa bersedialah untuk mengasingkan simpanan tu setiap bulan. So jadi sebab itu yang saya selalu cakap dalam konsep kita sebelum melabur, kita kena menabung dululah. Sebab bila kita bermula pada usia 25 tahun, banyak benda tuan-puan yang kita nak buat. Kita nak berkahwin, nak berumah tangga sebab kita ni orang normal, kita nak berumah tangga, nak ada pasangan macam orang lain, nak ada keluarga macam orang lain, kita nak kena beli kenderaan pertama, kita nak beli rumah yang pertama, kita nak beli banyak benda yang kita tak pernah ada sebelum ni. Bila umur 25 itulah permulaan kita nak buat semua perkara ini. Sebab itulah tuan-puan, kita kena berhati-hati. Ingat semalam topik yang saya bagi tahu, kalau boleh kita ni kalau masih bujang, kalau kita mampu sasarkan simpan sekitar 30% sebulan, insya-Allah kita cukup semua tu. Sebab apa? 15% tu kita asing sesiap dalam bentuk emas dengan sasaran untuk bersara, dan 15% lagi kita guna untuk membina impian-impian kita, nak beli rumah pertama, nak beli kenderaan, nak merumah tangga whatsoever yang kita nak lah. So jadi sebab apa? Sebab kewangan ni sebenarnya dia menjadikan kita manusia normal. Kita tak payah nak melanggar rule, kita ikut undang-undang, kita simpan apa yang kita patut simpan, So jadi
yang nombor satu ingat balik paling awal lebih baik. Siapa bersama saya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nombor dua adalah apa yang tuan-puan kena buat. Kena buang mindset bahawa persaraan itu tanggungjawab orang lain. Kalau kita wanita pun, para-para isteri ataupun kita suami, para-para suami atau kita anak, para-para anak, tolong jangan letak persaraan dekat pasangan atau dekat ibu bapa. Kalau kita ibu bapa, jangan letak tanggungjawab persaraan itu terhadap anak-anak. Kenapa tuan-puan? Sebab bila kita meletak persaraan kita ke atas orang, kita akan mula rasa mudah sensitif. Kenapa mudah sensitif ni? Sebab sahabat kepada pengharapan adalah kecewa. Bila lagi banyak kita berharap pada orang, hati kita mudah sensitif. Sebab itu yang saya duk kempen daripada dulu, seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya, paling bagusnya adalah kita merancang persaraan dengan kapasiti, dengan anggapan kata satu hari nanti kita akan bersara seorang-seorang. Kena anggap macam tu. Kena ada mindset, oh tak boleh, saya ni satu hari nanti saya akan seorang. Tuan-puan, kecuali kita ni anak kembar pun bukan lahir dua sekaligus. Dia lahir asing-asing, kita lahir seorang, kita meninggal seorang. Kita kena ada mindset dan persediaan dalam minda kita bahawa bayangkan kalau satu hari nanti kita bersara seorang-seorang, apa persediaan yang kita nak buat, So, jadi daripada dulu saya selalu kata sahabat kepada pengharapan adalah kekecewaan. Sebab itu yang saya tak galakkan kita semua duk letak harapan dekat orang tentang persaraan. Alright? Betul Puan Ati kata, Puan Ati kata mentaliti kena anggap kata bersara seorang-seorang. Betul. Saya tertarik kata ada baru-baru ni viral seorang ayah ni dia meninggal dunia, dia letak siap-siap kos kematian dia. Kalau dia meninggal, duit kat mana guna untuk urus kubur adik-beradik, anak beranak. Jangan orang kata apa, jangan berhutang nak uruskan kematian dia, nak uruskan si arwah. So jadi kan maksudnya apa, si mati ini sikap tanggungjawab dia tu sampai dia meninggal dunia tuan-puan, which is saya bersetuju. Sebab saya menganggap kita bertanggungjawab sepenuhnya ke atas diri kita sendiri. Okey, siapa lagi masih bersama saya? Tadi nombor satu tip untuk membina persaraan yang bahagia dan selesa adalah kita kena bermula seawal yang boleh, seawal gaji pertama. Nombor dua adalah apa yang kita kena buat. Kita kena ada mentaliti bahawa kita ini akan bersara seorang-seorang. Bila kita letak ideologi yang macam tu, insya-Allah kita akan lebih berdikari. Alright, walaupun kita wanita. Ramai hari ni wanita hebat tuan-puan, daripada rumah pun boleh jana wang. Tak ada masalah, bukan bermakna sebab saya tak bekerja maka saya tak boleh membina persaraan sendiri. Alright. So jadi ramai juga yang WhatsApp saya bagi tahu, saya ni muflis, saya ni bankrupt, saya takut saya tak boleh simpan emas. Sebenarnya tuan-puan, kalau mengikut kata pakar Robert Kiyosaki, bila kita menyimpan emas, maksudnya kita mengeluarkan kekayaan kita daripada rekod keuangan. So maksudnya, tuan-puan, kalau tuan-puan merupakan hari ini dah muflis, dah bankrupt, betul, tak boleh dah simpan duit dekat bank, betul, tak boleh dah simpan duit dekat mana-mana institusi, tapi tuan-puan boleh menabung emas 999. Boleh je buka akaun emas gap, kemudian simpan emas macam ni, simpan sikit-sikit di akaun emas gap, serendah 100 je tuan-puan. Bila kita simpan 100, sistem akan merekod 100, dia akan tukar kepada 0.3 gram. Simpan. Jangan fikir kata duk ingat-ingat emas tu, tak payah. So bila tuan-puan simpan emas tu, nanti bila dah sampai masa dah cukup 11 gram, tuan-puan boleh keluarkan 10 gram macam ni. Lepas tu buat apa? Lepas tu ulang lagi simpan. Sekiranya kita mahu bermula dalam menabung emas pelaburan untuk simpanan jangka masa panjang, terutamanya bagi tujuan persaraan, tuan-puan kena berhenti simpan emas perhiasan. Emas perhiasan macam mana? Apa tu emas perhiasan? Emas perhiasan adalah yang macam pokok Christmas tu, yang kita pakai bling-bling macam saya ni. Inilah emas perhiasan. Saya pun pakai juga. Ini emas putih, ini emas 916. So jadikan emas-emas begini tuan-puan, dia lebih sesuai untuk berhias saja, tapi dia tidak sesuai untuk emas pelaburan jangka panjang. Sekiranya tuan-puan menabung dalam tabung persaraan dengan tujuan untuk
persaraan, tuan-puan perlu simpan emas pelaburan. Tetapi emas pelaburan orang kata apa? Nak simpan emas ni orang kaya saja. Sebab seketul kecil cinonet macam ni, harga dia 2,600 lebih. Tapi tuan-puan, hari ni kita dah ada akaun emas gap atau gold accumulation program. Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh masukkan atau kita boleh simpankan emas kita ini di akaun emas gap, nanti kita keluar. Ada orang dia kata apa? Susah, dia tak boleh nak keluarkan emas dia. Kenapa tuan-puan? Dia tak boleh keluar sebab dia takut hilang dekat simpanan dia. Jadi sekiranya tuan-puan ada masalah yang macam ni, apa pilihan yang tuan-puan perlu buat adalah boleh kekal menabung dan simpan di akaun emas gap, dan kelebihannya adalah tidak ada kos upah atau tak ada kos simpan. Simpan je di akaun emas gap selama yang boleh secara percuma. Di masa depan kalau nak jual, boleh jual secara online. Kalau tak mau, kalau rasa tak boleh, saya ni jenis yang teliti, saya nak pegang rumah tu baru saya nak jual, keluarkan dulu nanti jual. Tak ada masalah, sangat fleksibel sebenarnya menabung emas hari ni. So jadi bagi saya menganggap semua orang mampu menabung emas. Okey, so siapa bersama saya hari ni? Kalau hari ni tuan-puan dah merancang tentang persaraan, tahniah sebab dah mengambil tindakan yang betul. Tahniah, ini adalah satu usaha yang sangat baik, tetapi di masa depan sebolehnya kita kena tingkatkan lagi. Kenapa? Subhanallah, hari ini kita dengar politik kembali berkocak dalam negara. Kita takut selamat ke negara kita ni, kita doakan yang baik-baik, tapi we always plan for the worst. Maksudnya apa? Kita kena tukarkan harta kita, lindungkan kekayaan kita. Jangan semua letak dalam institusi, jangan semua letak dalam wang kertas, kerana ianya terlalu rapuh, mudah dimakan inflasi, mudah dipengaruhi oleh keadaan politik, ekonomi dalam dan luar negara. Jadi kita tukarkan sebahagian ke dalam bentuk emas. Ramai orang pula dia ada juga yang kata, alah Kak Lopa, saya tak suka emas bentuk 4 segi. Ya Allah, ada juga macam tu. Sebab apa? Sebab saya tak kisah emas bentuk apa. Sebab saya orang yang tahu nilai emas 999. Tapi ada orang dia kata tak nak. Dia tak nak emas yang 4 segi macam ni. Dia nak emas berbentuk bulat. Lagi senang. Bulat lagi cepat tuan-puan boleh keluar sebab dia lebih ringan. 1 dinar ini 10 gram kan? 4 segi 10 gram kan? Kalau 1 dinar nilai dia, berat dia adalah 4.25 gram. Maksudnya tuan-puan menabung di akaun emas gap, simpan, cukup 5.25 gram, tuan-puan dah boleh keluarkan 1 dinar. 1 dinar bersamaan dengan 1 ekor kambing. Kalau 10 dinar, insya-Allah cukup untuk menunaikan haji. Saya pernah tunjuk 10 dinar, dia besar tuan-puan. Yelah dia mak dia kan. Tapi kita bukan semua mampu ada 10 dinar. Sebab apa? 10 dinar ni adalah berat dia 4.25 gram. Kalau kita darab dengan purata 260, dia 11,000 sekeping 10 dinar. Jadi apa yang kita buat sebagai marhin adalah kita kumpul sikit-sikit, kita keluarkan dinar yang kecil-kecil ni. Okey, Puan Auni alias bertanya, kalau 10 gram nilai dia berapa tuan? Puan, okey, 10 gram ni Puan Aini macam ni, nilai dia adalah sekitar 2,650 lah kita kata. Harga dia. Harga emas fizikal dia berubah setiap 20 minit sekali di public gold. Itu adalah kelebihan tuan-puan sebenarnya. Kenapa? Sebab harga di kedai emas cuma berubah sekitar 2 hingga 3 bulan. Jadinya apa? Kalau harga emas tu tengah naik pasaran dunia kan, token emas tu cepat-cepat dia tukar harga. Tapi kalau harga emas sedang menurun, token emas tu tak tukar. However, di public gold, harga emas sentiasa bertukar setiap 20 minit. Jadi apa yang tuan-puan perlu buat adalah, sekiranya nak beli emas macam ni, nak pegang di tangan, tuan-puan terus log invoice. Hubungi dealer public gold macam saya ataupun dealer-dealer yang sekarang dah mendaftarkan tuan-puan. Minta dia bagi tahu dia, boleh tak tolong buatkan invoice. Bila kita buat invoice, maksudnya kita dah log, kita dah bersetuju harga itu, maka kita bayar ikut harga tu lah. So anggaran dia lebih kurang 2,600 hingga 2,650. Kalau 2 keping macam ni, ini sekitar 1,100. 2 keping macam ni 3,600, 3,700 di tangan saya. Saya tak sedar, saya tak rasa pun saya ada 3,600 tuan-puan. So itu adalah kuasa emas. Sebab apa? Emas menjadikan kita rasa seolah-olah kita tidak berduit, padahal kita ada duit.
So ni dekat tangan saya ni, sebulan gaji eksekutif 3,600. Tapi kenapa saya tak rasa nak belanja? Itu adalah kuasa emas. Kalau siapa penyimpan emas, tuan-puan akan tahu. Puan Haslina kata banyak-banyak gelang bukan pakai. Alright. So jadi Puan Haslina, gelang ataupun emas perhiasan, dia bukanlah kita kata tak bagus. Dia untung juga simpan. Cuma dia lambat untung 3 kali lebih lambat. Sebab spread atau susut nilai emas pelaburan adalah hanya maksimum 9%. Sedangkan emas perhiasan susut nilai dia, emas perhiasan emas pakai. Mana saya punya rantai tadi hilang dah. So jadi emas perhiasan macam ni, ini suami saya beli dululah. I think about 2,000 kot zaman tu dia beli kan. Sekarang saya tak tahulah, masa dia beli dulu sekitar 2,000. So jadi yang ini, kalau yang emas macam ni, ini adalah emas perhiasan. Kalau kita pakai emas perhiasan, kita simpan emas perhiasan, susut nilai dia 30%, 25% hingga 30%. Ada setengah kedai hingga 40% tuan-puan. Sedangkan susut nilai emas pelaburan, susut nilai dia cuma 9%. Jadi keuntungan emas ini, keuntungan emas pelaburan lebih cepat 3 kali ganda. Selain itu, emas pelaburan ini emas pelaburan bunga emas jongkong, dia berketulinan 999. Maksudnya apa tuan-puan? Maksudnya dia tidak ada campuran logam langsung. Sedangkan emas pelaburan ketulinan dia cuma 916, iaitu dia memiliki campuran-campuran logam lain untuk mengeraskan emas itu untuk dibuat ukiran. Sebab emas perhiasan dia memang ada ukiran. Kalau tuan-puan tengok dekat bangle saya ni kan, rantai tangan ni kan, ini saya beli masa zaman hantaran kahwin dulu. Dulu murah tuan-puan. Emas 16 tahun lepas sekitar harga 50 ke 80 ringgit, itu pun kita rasa nak mahal. Mahal gila. Hari ni harga emas dah beratus-ratus 1 gram. So jadi, bila nak mula simpan emas? Bila nak mula adalah segera. Kenapa? Sebab harga emas sentiasa mahal pada waktu sekarang. Kalau tuan-puan rasa nak tunggu harga emas murah baru nak mula, tuan-puan tak akan bermula. Sebab itu, mula dulu. Mula dulu yang pertama, buat simpanan dulu. Selepas itu, tuan-puan akan nampak impact simpanan emas diri sendiri. Sebab emas, dia mahal pada waktu sekarang. Sekarang kita dengar, sekarang lah kita dengar kan, 10 gram macam ni, 10 gram macam ni. Mahal lah 10 gram ni, 2,600. Dulu, masa suami saya dia nak menggalakkan saya buat bisnes emas, dia belikan saya sekitar 100 gram atau 80 gram. Saya tak berapa ingat dah. Waktu tu harga emas cuma 175 1 gram. 175 1 gram, kalau 10 gram baru 1,750. Waktu tu kita rasa mahal juga. Hari ni bila kita dengar 10 gram 1,750, kita rasa murahnya. Sebab apa? Sebab harga sebenar hari ni dah menjadi 2,600 lebih. Jadi itu yang kita kata, harga emas ni dia mahal pada waktu sekarang, tapi dia akan jadi murah pada waktu di masa hadapan. Sebab itu bila kita cerita zaman dulu nenek moyang kita, kita kata kenapalah nenek moyang kita harga emas cuma 2-13 ringgit je 1 gram, tapi tak beli. Sebab apa? Sebab waktu tu nenek moyang kita rasa harga emas 1 gram berbelah-belah ringgit tu sangat mahal tuan-puan. Sebab emas dia sangat berkait rapat dengan kuasa beli. Sebab bila harga nilai duit itu kita tukar pada waktu tu belah-belah ringgit, subhanallah, mahal nak mati. Sebab waktu tu 1 sen pun ada nilai. Itu konsep simpanan emas tuan-puan. So jadi, alright. Okey, Tuan Peza Pozi kata tahun lepas tak ada duit nak bayar zakat. Tahun ni dah jadi pembayar zakat emas. Alhamdulillah. So jadi itu yang kita kata seronok simpan emas ni. Sebab apa? Sebab bila kita simpan hartanah, ternakan, barang antik, rare item, collection, duit. Sebenarnya orang Islam tertakluk kepada zakat. Tapi kita tak terfikir. Kita tak ingat bila kita simpan emas, automatik tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Kita ingat, berapa simpanan emas kita yang dah lebih 85 gram. Sebab apa? Sebab kita nak bayar. Semalam saya tertarik dengan perkongsian Ustaz Syahrul. Dia cakap apa? Kalau kita simpan 1 dinar setahun, nak cerita lambat sebenarnya dah bayar zakat. Orang kaya je boleh bayar zakat. Kalau kita simpan 1 dinar setahun untuk bayar zakat, kita perlu 20 dinar ataupun 85 gram. 20 dinar ni tuan-puan, kalau 1 tahun 1 dinar, tahun ke-20 baru kita cukup 85 gram atau 20 dinar. Maksudnya lepas tu kita peram 12 bulan, tahun ke-21 baru bayar zakat.
Kalau tuan puan simpan 1 gram sebulan, maksudnya 85 bulan baru bayar zakat. 85 bulan kalau bahagi dengan 12, maksudnya 7 tahun baru perlu bayar zakat. Nak cerita orang yang bayar zakat ni orang kaya. So, jadi bagi orang penyimpan-penyimpan yang nak memula, takut sangat nak bayar zakat, alahai, tuan puan nak mula 1 gram. Selepas 7 tahun, pandangan tuan puan terhadap zakat jauh berbeza. Sebab apa? Sebab zakat dia tak ada matematik. Zakat, kita tak tahu dari mana bila kita tunaikan tanggungjawab yang Allah letakkan kat kita, automatik rezeki tak tahu datang daripada mana. Alright, Tuan Fakrul Anwar kata ni sahabat saya, dia kata simpan mah automatik ingat zakat. Padahal ada 1 gram. Sebenarnya sebelum cukup 85 gram atau sebelum cukup 20 dinar, 1 dinar ni kena ada 20 keping tuan-puan. Subhanallah, 1 dinar nak kena ada 20 keping. Kalau 1 keping dinar bernilai 1,100 kita kata anggaran kan, so darab dengan 20, bermaksud tuan puan kena ada emas yang bernilai 22,000 baru boleh bayar zakat. Tapi itulah kuasa emas tuan puan. Sebab apa? Emas ni dalam Al-Quran pun Allah sebut berbelah-belah kali. Sebab emas adalah satu-satunya mata wang yang dalam, orang kata, daripada sejarah 1,000 tahun lepas, 2,000 tahun lepas hingga hari ni, memang emas ni adalah mata wang yang terbukti paling bertahan lama. Sebab itu kalau ahli arkeologi, dia gali, dia korek-korek dalam tanah, dia jumpa emas, dia gembira. Sebab apa? Sebab emas ni dia nilai dia tetap sama. Kalau kita ingat balik pemuda Al-Kahfi, dia tertidur di dalam gua kan, bila dia bangun balik dah beratus tahun, bila nak bangun balik nak pergi pasar nak beli guna duit mata wang dah tak laku tuan-puan, sebab mata wang dah obsolete. Tapi kalau kita ada emas, kita tertidur dalam gua, kita bangun duit kita tu dalam bentuk emas, kita pergilah zaman mana pun, duit kita dalam bentuk emas ini kekal laku. Sebab apa? Sebab emas adalah duit. Ramai orang dia takut nak simpan emas, dia kata oh kecairan lambat. Sebenarnya emas tak lambat pun cair dia. Kecairan emas cuma mengambil masa 15 minit sehingga 3 hari saja. Kalau nak ikut lambatnya kecairan ni, hartanah lagi jauh lambat. Minimum hartanah untuk cair tuan-puan, untuk tuan-puan jual ke hartanah, minimum 3 bulan. Ada yang hingga 6 hingga 12 bulan. Malah kalau tak ada pembeli, ambil masa bertahun-tahun. So, jadi kalau tuan-puan nak aset yang mudah dicairkan dan laku di seluruh dunia, kekal relevan di mana-mana negara, kekal relevan di dalam mana-mana peradaban manusia, emas adalah jawapan, bukan duit. Sebab apa duit? Duit tak laku kat negara lain. Kalau tuan-puan bawa RM, tuan-puan tak laku nak jual RM tuan-puan. Ada negara tak terima duit mata wang kita. Ada negara tak terima mata wang kita. Pengalaman saya pergi Nepal, saya balik, saya silap, saya tak tukar duit Nepal tu dekat Nepal siap-siap. Saya balik Malaysia, saya nak tukar, money changers tak terima. Bukan semua negara terima mata wang kita, tapi emas pasti diterima di mana-mana negara sahaja. So, tuan-puan nampak So, jadi hari ni saya nak bagi tahu, kalau tuan-puan nak memulakan tabung persaraan dengan emas tahniah, ini adalah tindakan yang sangat bijak. Cuma nasihat saya adalah, bila nak bermula, nombor 1, jangan tunggu bila harga nak rendah. Nombor 2 adalah, tuan-puan tolonglah bagi tahu, kalau kita bercakap tentang persaraan, yang kita perlu buat adalah konsisten, simpan lupa. Sebab apa? Persaraan lambat lagi. Umur baru 25, umur 26 dah sibuk nak korek. Ini bahayalah. Ini bahaya. Tak boleh. Kalau kita target, saya nak simpan emas untuk persaraan, jadi apa ribut taufan, tuan-puan cari alternatif lain. Emas ni peram sampai bersara. Tak semestinya tuan-puan peram di akaun emas gap. Kalau tuan-puan selesa nak pegang emas di tangan, tuan-puan keluarkan emas di tangan. Alright? Okay. So, bila Puan Haslina Hamid kata bila mula simpan emas setiap tahun boleh pergi umrah. Betul. Sebab emas tak ada matematik. Kalau tanya saya pun tak tahu. Tapi yang saya tahu, bila kita simpan emas, dia mendidik disiplin, dia menjadikan kita semakin tamak. Terutamanya bila kita dah start pegang emas di tangan. Kadang-kadang ada penyimpan saya, dia cerita, dulu masa saya kata, nak tak kalau simpan emas dalam tin saya sampai 1 kilo? Dia kata, ish, banyak tu 1 kilo. Bukannya beli sawi. Saya senyum. Sebab saya tahu dia mampu buat.
So saya cuma tugas saya bagi galakan, bagi support, bagi ilmu, bagi bimbingan macam mana cara dia nak simpan. Selepas 2 tahun setengah tuan-puan, penyimpan ini dia gelak, dia cakap apa kat saya? Subhanallah, dia dah tak sedar, dia duk simpan-simpan mas, duk letak-letak mana-mana, disorok mana-mana, ada disimpan dekat bank, ada disimpan kat safety deposit, ada disimpan dekat tangan dia, ada disimpan kat account bank, dekat account emas cap, di-combine emas tu, rupanya ada lebih 1 kilo. Emas macam tu tuan-puan, dia menjadikan kita tak rasa berduit. 1 kilo nilai dia 260,000. Tapi kita tak rasa kita ada duit. So kita duk simpan. Macam Puan Haslina Hamid ni kata dalam komen. Dia kata bila simpan emas, tiba-tiba setiap tahun mampu pergi umrah. Sebab emas menjadikan kita tamak. Kita akan rasa berdisiplin. Yang tadi saya ada baca komen, semalam Shopee 77 kan. Dia kata, oh semua orang shopping 77. Bulan depan, shopping 88. Bulan lagi satu, shopping 99. Tapi penyimpan emas dia tak ada fikir benda-benda macam ni tuan-puan. Sebab bagi dia apa? Rasa nak shopping, dia masuk 100 di akaun emas sikit. Dia shopping emas. Tabiat orang kaya adalah menyimpan. Dia melabur, tapi dia tetap menyimpan. Kalau tuan-puan tengok Warren Buffett, kalau tuan-puan tengok Robert Kiyosaki, mereka ni antara investor-investor yang berjaya, walaupun mereka melabur, tapi mereka tetap ada simpanan. Kenapa? Sebab menjadi kaya memang penting. Tapi yang lebih penting tak jatuh miskin. Tuan-puan, kalau orang ni kita dah tahu, orang yang kaya, orang yang berduit macam Warren Buffett, tiba-tiba jatuh miskin, orang akan salahkan dia. Itulah masa kaya tak beringat. Macam Robert Kiyosaki, tiba-tiba jatuh miskin, orang kata apa? Itulah masa kaya dulu tak beringat. Malu ke orang tuan-puan. So jadi sebab itu, bila kita dikenali sebagai orang yang menjaga kewangan, kita kena berjaga-jaga. Kita tak boleh jatuh miskin. Sebab apa? Malu. Satgi orang kata apa? Itulah masa kaya dulu tamak, melabur merata. Tapi lupa nak membina kubur kekayaan dalam bentuk emas. Orang ini saja topik simple saya tentang persaraan. Saya bagi beberapa tip mudah. Mula paling awal dan kena ada mentaliti saya. Walaupun saya sebagai wanita, walaupun tuan-puan sebagai seorang ibu bapa, tak boleh harapkan pasangan. Persaraan kita tak boleh harap suami. Persaraan kita tak boleh harap isteri. Persaraan kita tak boleh harap anak-anak. Alright? So siapa bersama saya, tolong komen. InsyaAllah kita usahakan untuk berjumpa setiap hari sebab target kita mudah saja. Kita nak satu hari satu ilmu. Alright? Ini saja daripada saya. So saya nak tengok komen-komen sekejap. Saya nak luangkan masa. So hari ni tolong tanya diri 2 perkara apa yang tuan-puan buat hari ni untuk menambah kebaikan di dalam diri dan juga masyarakat. Sebagai contoh, Syekh Billah ni pun salah satu perkara yang paling ringan tuan-puan buat tapi memberikan manfaat kepada rakan-rakan tuan-puan dekat luar sana. Simple. Sebab tuan-puan hari ni attend, tuan-puan rasa dapatlah satu ilmu hari ni daripada Billah. Tuan-puan klik button share, tuan-puan share dengan orang lain, tuan-puan dapat satu kebaikan sebab berkongsikan ilmu dengan orang lain. Itu nombor 1. Nombor 2, kita tanya diri apa yang kita buat untuk menambahkan kekayaan dunia akhirat. Sebab apa? Kita nak kaya bukan setakat di dunia, tapi kita nak kaya dunia dan juga akhirat. So insya-Allah sekiranya kita kaya dunia akhirat, di dunia kita tak susah ke orang, di akhirat pun kita tak susah orang. Kita tak nak dekat dunia kita dah miskin, dekat akhirat kita miskin. Kita adalah orang yang papa kedana. Wallahu a'lam, menakutkan tuan-puan. So ini saja daripada saya. Salam sayang. InsyaAllah kita berjumpa sentiasa. Kita luangkan masa untuk satu hari satu ilmu. Assalamualaikum. Bye.